bertemu kembali. Baiklah, tadi saya membawakan kepada isu penggodaman di blog kita yang pertama, dan untuk blog ini seperti saya janjikan kita nak bersama dengan wartawan kita yang berada di lapangan menceritakan mengenai liputan yang dikongsikan untuk hari ini. Terlebih dahulu saya bacakan sedikit latar belakang mengenai kisah yang akan kita kongsikan sebentar lagi, di mana pada Selasa semalam Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Johor mengesahkan ada mengesan lebih 10 ekor gajah liar berkeliaran di sekitar Taman Seri Impian Keluang. Dan Pengarah Perhilitan Johor Aminuddin Jamin berkata pihaknya telah mengambil tindakan segera dengan menghalau semula kumpulan haiwan itu kembali ke habitat asalnya, dan beliau berkata pemantauan secara berterusan turut dijalankan susulan aduan daripada orang awam berhubung mamalia itu yang berkeliaran di sekitar kawasan perumahan berkenaan Ahad lepas. Dan untuk jam ini kita nak bersama dengan Wakil Astro Awani Johor Siti Nur Akilah Omar yang sudah bersedia ketika ini, dan Siti Akilah ada membuat tinjauan di taman perumahan tersebut dan pastinya ada perkongsian yang nak dikongsikan bersama. Jadi Akilah mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak. Akilah saya yakin ada bertemu dengan penduduk-penduduk kampung di sana. Apa cerita mereka pada asalnya kepada Akilah? Apa sebenarnya yang berlaku di sini, Akilah? Okey, Syah, memang tadi pagi kita ada bertemu dengan penduduk di Taman Seri Impian yang mana kalau kita dengar gajah masuk ke kampung, tapi di Keluang ini situasinya berbeza, yang mana kawanan gajah ini telah masuk di taman perumahan iaitu di Taman Seri Impian Keluang. Kalau kita dapat lihat daripada visual yang saya kongsikan yang saya telah hantar di Astro Awani sendiri, yang mana jarak di antara rumah penduduk dengan kawasan berluka berdekatan dengan Gunung Lambak di Keluang itu sendiri hanya 500 meter. Itu jaraknya kalau pada saya dekat dengan kawasan berluka. Dan apabila saya interview ataupun bertemu penduduk sana, dan saya datang sendiri bersama jurukamera Tigazi melihat kesannya apa yang dilakukan oleh kawanan gajah itu, kita dapat lihat najis dia memang bersepah-sepah lah di kawasan itu, sebab di kawasan yang saya tinjau itu adalah kawasan pasar malam, tapak pasar malam, dan berdepannya adalah kawasan perumahan. Di situ kita ada lihat kesan-kesan kawanan gajah, apa yang kawanan gajah tu buat. Mereka menumbangkan pokok-pokok kelapa dan makan kelapa di kawasan perumahan itu sendiri. Dan bila kita berjalan sedikit ke depan, ada satu kawasan paya yang mana memang berdekatan. Tapi penduduk di sana mereka tidak menjadi masalah pada mereka lah, tidak menjejaskan rutin kehidupan seharian mereka dengan kehadiran kawanan gajah ini, kerana mereka tahu bahawa gajah ini tidak akan mengganggu manusia. Sekiranya kita tidak membuat gangguan ataupun kekacauan kegusaran terhadap haiwan ini, dan mereka, kalau sekiranya mereka berasa bimbang ataupun kawanan gajah ini berasa terancam, mereka akan membuat tindakan di luar jangka. Dan apa yang saya boleh kongsikan, kejadian di Taman Seri Impian pada Jumaat lalu, ini apa yang diceritakan oleh Encik Rusdi Ramli sendiri. Syah, boleh dengarkan apa yang Encik Rusdi katakan. Masa satu pagi tu, isteri saya yang kejut saya, dia kata, "Ayang, ada bunyi kat luar tu." Lepas tu saya pun tengok kat celah tingkap tu, tengok memang ada gajah. Sebab petang tu pukul 6.30 dia ada dekat paya. Jadi bila saya buka, memang betul ada sekumpulan gajah dekat 20 ekor. Itu je lah. Masing-masing tengah mengerjakan tanaman abang lah. Yang masing tengah mengerjakan lah. Dia terik pokok kelapa tu, terik pelepah kelapa tu yang buat bising tu. Rupa-rupanya jiran-jiran semua dah bangun lah. Cuma diorang tak bising lah. Rasa dia macam tak kacau orang. Tapi itulah, jangan kita buat ancaman kat dia lah. Saya rasa, saya tak tahu nak cakap macam mana. Memang habitat dia, memang kita ni duduk dekat tepi hutan. Jadi kita berkongsi je lah tempat dengan dia. Betul lah. Itu apa yang diceritakan oleh Cik Rusdi, dan apa yang dikongsikan oleh Puan Nura pula, kita dapat lihat dia memberikan kata-kata nasihat, kerana selepas insiden di Taman Seri Taman Seri Impian itu, Syaf,
ramai anak muda membawa anak-anak kecil datang di tapak pasar malam tu untuk melihat gajah. Dan situasi itu sebenarnya membahayakan kerana seperti saya cakap tadi, gajah ni jika dia terasa terancam, dia akan menjadi agresif. Dan situasi itu sebenarnya membimbangkan penduduk di situ, tetapi sekiranya penduduk tidak membuat kacau ganggu, kawanan gajah ini sebenarnya dia hanya datang makan dan kawasan gajah ini akan terus ke hutan semula di kawasan terbabit. Kawanan ini sebenarnya yang saya dapat tahu daripada penduduk di kawasan itu bahawa mereka ini, kawanan gajah itu sebenarnya datang ke kawasan perumahan kerana mereka terlalu lapar. Mungkin di tempat habitat asal mereka semakin mengecil dan makanan mungkin kekurangan di sana. Syah, kita boleh dengarkan apa nasihat Puan Nura kepada penduduk-penduduk di sekitar tempat itu, Syah? Kat sini dulu tak banyak. Dulu kat sini tak banyak. Ada orang banyak dekat Fasa 9 sana. Lepas tu sekarang ni kerap nampak kat kawasan sini lah. Kalau ikutkan pada kita sendiri dia tak mengganggu, tapi dia macam pada risau lah. Risau, lepas tu malam-malam kan kita takut pada kanak-kanak, budak-budak kan. Lepas tu hasil tanaman habis lah. Sebab dia makan je. Dia makan, dia lalu, lepas tu dia masuk tu je. Kalau rumah yang tak ada pagar apa semua, tak adalah. Dia akan mengganggu pada tanaman lah. Tapi harian kita punya rutin tak ada masalah. Tak ada masalah. Betul, sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Sebab gajah ni dia tak suka pada cahaya. Lepas dia tak suka pada macam bunyi. Dia rasa macam terancam. Dia rasa terancam, terganggu kan. Jadi saya syorkan budak-budak kalau nampak tu, abaikanlah. Tak payahlah dekat-dekat. Sebab bahaya lah. Dan Syaf, itu semasa tinjauan tadi saya ada menghubungi dengan pengarah perkhidmatan Johor, yang mana pengarah perkhidmatan Johor, Encik Aminuddin ada mengatakan bahawa di Johor ini sekurang-kurangnya terdapat kira-kira 160 ekor gajah yang berada di kawasan-kawasan hutan di sekitar daerah Mersing, Kota Tinggi dan juga Keluang. Yang mana kalau saya ada kongsikan kepada Syaf juga, terdapat insiden yang melibatkan kemalangan antara manusia dengan gajah. Yang mana kawasan-kawasan ini sememangnya jalan-jalan yang gelap dan tidak bercahaya, tiada lampu lah di jalan-jalan kawasan ini. Dan Encik Aminuddin tadi ada memaklumkan kepada saya bahawa pihaknya sedang mengenapasi kira-kira kurang daripada 50 lokasi di kawasan terbabit untuk dibuat penambahbaikan, termasuk dengan penambahan cahaya lampu, Syah. Baik. Kila, tadi Kila ada menyebut mengenai penduduk dekat situ. Saya nak tahu sebenarnya sebab tadi Kila ada sebut yang keberadaan kawanan gajah di taman perumahan tersebut merupakan satu perkara biasa. Jadi mungkin Kila ada bertanya kepada penduduk di sana, berapa lama dah sebenarnya fenomena ini atau situasi ini terjadi, mula berlaku? Kila, maaf. Ya, betul, Syaf. Saya pun, bila kita datang kepada orang kan, kita bertanya-tanya, selalu ke kawanan gajah ini datang? Dan mereka memaklumkan sejak tahun 2008 lagi sudah ada sebenarnya gajah-gajah ini datang di tepi-tepi kawasan, tepi-tepi jalan. Kawanan gajah dia memang ada datang. Tapi dia sewaktu malam atau kawasan gelap, siang hari memang tak akan nampak lah. Sebab sebenarnya haiwan ini bersifat takutkan manusia. Haiwan ini lebih suka duduk di dalam hutan sebenarnya. Tetapi apabila malam, mungkin mereka lapar. Jadi mereka akan keluar mencari makanan dan sebagainya, Syaf. Dan ada yang saya temui juga, sebenarnya selain daripada ada yang datang, dan sebenarnya kawanan gajah ini, Syaf, dia boleh dilihat pada waktu subuh. Selain daripada tengah malam, ada dapat dilihat pada waktu subuh. Dan apa yang saya cerita, apa yang pakcik tadi, ada saya berbual kosong, dia bercerita kepada saya. Biasanya dia akan nampak kawanan gajah, ada yang berjalan di sekitar kawasan tapak pasar malam itu pada waktu subuh. Bermakna, tapi mereka tidak
ke mana-mana lah, maksud di kawasan tu saja. Tetapi sejak kebelakangan ni mereka lebih jauh sikit. Maknanya apabila kawasan itu sudah tiada makanan, mereka akan pergi ke tempat yang ada makanan lah. Maksudnya tanaman-tanaman penduduk di sekitar Taman Sri Impian tu sendiri, Syah. Baik, Akila, saya percaya Akila tadi ada sebut juga dengan waktu yang ringkas kita ada ketika ini. Jadi Akila ada menyebut tadi ada bercakap dengan pengarah pilihan Johor Aminuddin Jamin mengenai perkara ini. Jadi mungkin di waktu akan datang ada jaminan yang boleh diberikan oleh Jabatan Perhilitan sendiri untuk memastikan situasi ini tidak lagi berlaku, sebab ketika ini mungkin penduduk merasa ini satu perkara yang biasa bagi mereka. Kita tidak tahu bagaimana situasi di waktu akan datang. Jadi apa yang boleh dikatakan oleh pihak perhilitan sendiri? Mungkin Akila akan dapatkan update lepas ni ke macam mana? Mungkin Akila boleh kongsikan? Ya, Syah, saya ada bertanya juga kepada Tuan Aminuddin tadi dan dia memaklumkan bahawa mereka berusaha untuk menjaga kawanan gajah dan dalam masa yang sama menjaga keselamatan manusia daripada terus diancam oleh haiwan itu. Tetapi kita kena sedia maklum, Syah, kawasan Taman Sri Impian ini, kawasan ini sangat berdekatan dengan Gunung Lambak. Gunung Lambak itu sendiri adalah kawasan hutan, kalau boleh saya kira macam hutan kecil lah, hutan sifat kecil di situ, yang mana kawasan tepi-tepi itu berluka. Jadi kita dapat bayangkan mereka sebenarnya berkongsi tempat tinggal dengan haiwan ini, dan memang situasi ini biasa. Tapi mungkin pada masa akan datang mungkin saya akan dapatkan maklumat lanjut mengenai apakah tindakan yang akan dibuat terhadap perhilitan terhadap situasi penduduk di Taman Sri Impian ini, Syah. Baiklah, terima kasih Wakil Esrawani Johor Siti Nur Akilah Omar atas perkongsian tersebut, dan pastinya sekiranya ada perkongsian terbaru yang dibawakan oleh Akilah akan kami bawakan di semua platform Astro-Awani, khususnya di astro-awani.com dan juga saluran 501. Itu dia tadi kita membincangkan mengenai habitat terancam gajah ceroboh Taman Perumahan untuk cari makanan. Dan saya kira sekian saja cerita untuk waktu ini. Kita bertemu lagi esok di hari dan waktu yang sama. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.